Ya, dan penonton, alhamdulillah sekarang kami membawakan pada bis kita semua segmen Bicara Undang-Undang. Satu topik yang paling menarik rasanya setakat ini yang kami bawakan pada bis kita. Topik perbincangan hari ini mengenai dengan harta, harta pusaka. Harta pusaka bahagia atau derita? Itulah soalannya. Kalau bercakap pasal harta, mungkin mula-mulanya rasa bahagia. Tetapi ada sebarang isu yang akan berbangkit yang mungkin akan menyebabkan terjadinya sebaliknya. Bahagia atau derita. Bersama dengan tetamu kita, kita bersama dengan Tuan Muhammad Effendi Haji Junaidi alias Rafiq Effendi di Rampai Pagi pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya Tuan? Oh, sihat alhamdulillah. Ceria seperti mana kedua-dua penyampai pada Alhamdulillah, memang Lebih cukup ceria ceria kalau berjumpa dengan Tuan. Apalagi sama baju petani kan? Sama baju berjanji hari ini warna biru saja. Ya, saya. Alhamdulillah Tuan, hari ini topik kita ni harta pusaka. Bahagiakah atau deritakah sebenarnya? Mungkin kalau untuk pembukaan Tuan, soalan boleh diajukan pada kita mengenai dengan memberikan kita peluang barangkali untuk memberikan sedikit mukadimah mengenai dengan topik perbincangan kita ni hari ini. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepanjang saya melihat kaca TV tadi, saya melihat Hani dan Dini berpantun. Maka saya juga nak berpantun juga pada pagi ini. Saya mulakan ya. Okey. Penyampai yang dikasihi Dini dan Hani, hebat berkata, menyampai pesan. Pagi ini kita bertemu lagi. Moga bermanfaat, melaksanakan kebaikan. Insya-Allah. Okey. Berbalik kepada tajuk kita pada pagi ini, harta pusaka, bahagia atau derita. Sebagai pelambangan Hani dan Dini, saya nak bawa 3 pendekatan. Pertama, tidak semestinya harta yang banyak atau sedikit itu yang telah dianugerahkan oleh Allah itu mampu dimanfaatkan dengan baik. Kerana dalam harta pusaka ada sahaja yang konklusinya menindas antara satu sama lain. Kedua, tidak semestinya anak yang ramai atau sedikit itu mencerminkan bahagia. Ada juga berkaitan dengan harta pusaka, anak-anak menindas, menzalimi ibu bapanya. Dan ada juga ibu bapanya menzalimi anak-anak atau waris yang baik. Tidak semestinya yang berkaitan apabila dianugerahkan dengan jawatan dan pangkat, ianya digunakan sebaik mungkin. Tetapi berkaitan dengan harta pusaka, tidak mustahil ianya digunakan untuk menzalimi orang lain. Maka dalam konteks ini, sebagai mukadimahnya, saya bersemangat jadi ni melihat berpantun tadi tu. Okey, kita melihat keadaan ini sebenarnya dalam konteks ini, Allah telah memberikan kita ini satu kefahaman apabila dia menghendaki sesuatu, dia cuba untuk menyampaikan, memberikan kita pada ilmu. Bagaimana dengan sabda hadis, sabda Nabi SAW, jika dia nak kita faham agama, maka dia akan berikan kita ilmu. Dalam konteks ini, berbalik kepada tajuk bagaimana kita nak menterjemahkan, implementasikan pengurusan harta pusaka di dalam konteks di dalam konteks harta pusaka orang Islam, maka ini yang kita perlu lihat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, apabila berlaku kematian, sebenarnya terdapat beberapa perkara yang perlu dilunaskan terlebih dahulu sebelum kepada faraid. Majoriti kita ni memahami kenapa aku perlu ingau tentang pengurusan harta, pengurusan pusaka. Nanti warisku boleh menjalankan isu faraid saja. Pergi saja ke mahkamah, maka mohon di mahkamah, maka selesai melalui faraid. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar sekalian, ianya tidak semudah itu. Kita perlu memahami. Kita perlu memahami ilmu tentang pengurusan harta pusaka ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya pengurusan jenazah. Apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati, maka pengurusan jenazah yang kita perlu uruskan terlebih dahulu. Kedua, berkaitan dengan pengurusan hutang piutang si mati. Apabila melibatkan hutang sesama manusia, hutang sesama yang melibatkan hutang juga dengan ibadah, konteks hutang dengan Allah ini dari segi badal haji dan sebagainya, itu juga perlu diselesaikan dulu. Yang ketiga, berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ini juga, jangan kita terus bahagikan kepada ahli waris selagi belum selesai jika ada mekanisme yang dibuat terlebih dahulu. Contohnya hibah, wasiat, wakaf, harta sepencarian yang berhak dituntut oleh warisi mati dan sebagainya, maka itu yang kita perlu selesaikan. Dan terakhir sekali, jika ada baki tuan-tuan, maka di situlah faraid memainkan peranan penting. Kita dalam kebobrokan kita
kadang-kadang terlalu apa tu, desire kita tu nak menyelesaikan isu harta pusaka, tapi kita tak tahu pun ilmu berkaitan dengannya. Maka dalam keadaan ini, pemahaman kita sebenarnya tentang ilmu faraid itu, pada pandangan saya, kita lebih tertumpu kepada dua kaedah. Satu, sama ada bila faraid itu diguna pakai selepas berlakunya kematian. Kedua, bila faraid itu sepatutnya difahami dan digunakan oleh orang awam sebelum berlaku kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya sebenarnya mendatangkan dua efek tertentu. Sama ada efek itu, pengurusan harta pusaka itu akan berkuat kuasa, efeknya hanya setelah kematian ataupun sebelum kematian. Sebab itu, Dini dan Hani, di dalam pengurusan harta pusaka ini, kita melihat bagaimana cantiknya falsafah yang diberikan kepada lelaki dalam konteks pembahagian harta ini. Nisbahnya dua adalah satu berbanding dengan wanita. Kenapa falsafah Islam begitu cantik? Sebab kalau kita lihat dari segi, misal kata yang berkaitan dengan penjagaan hadanah, penjagaan anak yang berkuasa di mahkamah jika berlaku perceraian, sebelum dan selepas perceraian, maka si ibu. Kenapa pemilihan kepada ibu? Sebab ibu adalah diisytiharkan sebagai orang yang memang diiktiraf sebagai berkasih sayang, orang yang ada perasaan lembutnya, kasih sayangnya. Sebaliknya, dalam konteks harta ini, kenapa lelaki begitu istimewa? Kerana dua nisbah itu sebenarnya memberikan pandangan lelaki ini perlu bertanggungjawab. Sama ada nak melaksanakan tanggungjawab kepada ahli warisnya, dua nisbah satu itu memberikan gambaran juga bahawa lelaki inilah bertanggungjawab dalam mencari harta dan juga membuat pengurusan harta dengan lebih baik kepada ahli warisnya. Maka dalam konteks ini dua perkara ia perlu timbul, kita memahami harta alih dan tak alih. Kalau kita melihat kepada slide kita yang keempat, slide kita yang keempat, saya ada menyediakan sedikit, iaitu kedudukan harta alih ini, iaitu yang tidak boleh dipindah atau diubah daripada tempat asalnya seperti tanah, bangunan, kebun, ladang dan rumah. Manakala harta tak alih juga, tak alih pula dilihat harta yang boleh dipindah, ditukar ganti, berubah bentuknya dalam seperti wang ringgit, insurans, kenderaan yang boleh memerlukan pergerakan, movement dan sebagainya. Dan yang ketiga, gabungan. Gabungan harta alih dan tak alih ini seperti mana ada tanah dan juga wang simpanan di dalam bank-bank tertentu. Maka biasanya, Hani dan Dini, apabila melibatkan isu kematian, maka di sinilah pihak-pihak ahli waris, kadang-kadang waris yang sepatutnya layak untuk mendapat, dan jangan terkejut kalau tiba-tiba ada ahli yang tidak dikenali, ahli waris yang tidak dikenali. Malas kok, tu tak malas Mia kan. Apabila mereka keadaan ini tiba-tiba datang, cuba untuk mendapatkan hak ataupun tidaknya sedikit daripada harta yang ditinggalkan. Ini yang kita kena fahami. Apa yang perlu kita buat? InsyaAllah kita akan bincang selepas ini. Jadi tadi Tuan telah mengongsikan beberapa gambaran mengenai dengan isu-isu mengenai harta ini. Jadi ingin mengetahui mengenai dengan isu pengurusan harta. Apa sebarang isu-isu yang timbul dan juga sebarang dilema masyarakat mengenai dengan pengurusan harta ini, Tuan? Okey, baik. Kalau kita melihat kepada isu ini, saya ada sediakan di slide yang ke-8. Ini adalah polemik-polemik yang biasa berlaku, Hani, apabila timbulnya kematian. Kalau tidak hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ini sebenarnya momokan yang banyak berlaku. Isu-isu yang kita ni, orang Melayu ni, kadang-kadang ia masih ada nilai lemah lembutnya. Budayanya yang begitu sinonim dengan kehidupan yang, alah nantilah, okey, nanti saja aku uruskan, nanti saja. Sehingga menyebabkan ianya juga mengganggu gugat kedudukan. Kita fahami tentang roh yang telah berada, yang telah meninggalkan kita ni. Pertamanya saya melihat isu yang timbul ialah berkaitan dengan kedudukan, alah baru je meninggal minggu lepas, nantilah kita uruskan. Ini masalahnya yang berlaku ni. Tanah kubur masih merah. Tanah kubur masih merah lagi. Itulah. Kadang-kadang kita ni kadang juga terlalu bersopan. Kata nanti kalau aku yang uruskan, pergi mahkamah, pergi buat tuntutan, orang kata aku yang tamak. Sedangkan aku ni bukan waris utama. Sebab anak-anaknya tu masih kecil, maka aku sebagai uncle-nya, pakciknya, akulah yang saya lah yang perlu membuat
tuntutan dan sebagainya. Sedangkan ini perlu kita tahu dan isu-isu sebegini perlu kita tangani. Ketiga, kadang-kadang juga berlaku ahli waris yang tidak tahu menahu, tiada ilmu pengetahuan, terutama biasanya contohnya kalau tiada pekerjaan, contohnya balu yang ditinggalkan ataupun yang telah suaminya telah mati, kemudian ada anak-anak yang kecil, kemudian tiada siapa yang cuba untuk menolong, untuk sedangkan si mati iaitu suaminya meninggal harta yang banyak. Maka ini juga polemik yang berlaku. Dan keempat, kadang-kadang ahli keluarga yang indengam. Sekejap masa masih hidup memang ngam, tapi apabila berlaku kematian, sadaqallahul azim. Berlakulah pergelutan, perkelahian hanya kerana isu harta ini. Kemudian ada juga yang berlaku ni Dini, iaitu apabila golongan yang tidak sepatutnya tetapi cuba untuk memasuki pengurusan harta itu, campur tangan dan hasutan, menimbulkan tomahan dan sebagainya. Polemik ini yang akhirnya apabila kita tidak dapat tangani, maka di situ nampak lemahnya kita tidak mengetahui tentang bagaimana kita nak uruskan harta pusaka. Jadi paling penting untuk tadi mengetahui sebenarnya cara untuk menguruskan. Kalau boleh tanyakan pada pihak tuan, apakah di antara implikasi barangkali ataupun kesan-kesan jika terdapatnya kegagalan dalam pengurusan harta pusaka? Okey, baik. Kalau boleh kita sharekan berkaitan dengan slide yang ke-9. Dalam kesempatan masa ini kita lihat bagaimana apakah risiko, apakah kesan yang mungkin akan berlaku jika kita tidak membuat pengurusan harta yang baik. Pertamanya, kita akan memakan dan menguasai harta orang lain dengan cara yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Kadang-kadang kita terambil hak orang lain, kadang-kadang kita menggunakan tanpa pengetahuan, tanpa reda dan sebagainya, sedangkan itu harta orang lain. Itu adalah harta anak yatim misal kata, itu adalah harta waris yang ditinggalkan dengan tujuan untuk manfaat, untuk kemaslahatan waris yang ditinggalkan. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh harta ini, semuanya boleh berlaku. Kita lihat trending pada masa ni, apa lagu tu dia kata, kalau dia like, kalau dia tak suka dia boleh swipe. Okey. Itu yang berlaku tuan-tuan. Bagi trending ni kita cuba kita kaitkan. Kadang-kadang sebelum ni semasa kehidupan arwah, kehidupan berkeluarga baik sahaja. Tetapi selepas ini semuanya akan berlaku perkelahian di antara waris dan sebagainya kerana tiada penyelesaian. Kemudian satu perkara juga yang saya ingin jelaskan, apabila kita tidak menguruskan harta pusaka ini dengan baik, maka jangan terkejut. Dalam ahli waris yang ada tu akan berlaku lagi ahli waris yang berlapis. Dan ini sebenarnya yang menyusahkan kita. Apabila keadaan ini berlaku, maka sepatutnya harta itu dimanfaatkan oleh ahli waris yang ditinggalkan, ahli waris yang ashabul furud ni tadi. Tetapi keadaan ini nampaknya disebabkan kita gagal mengambil inisiatif menguruskan harta pusaka, maka orang luar yang tidak berkaitan pun ataupun ahli waris jauh, dia pun boleh dikategorikan sebagai ahli waris. Kemudian dalam keadaan ini juga, kalau kita melihat di negara jiran ada dikatakan lebih 80 bilion harta yang tidak dituntut, harta yang terbeku di negara jiran kita. Jadi keadaan ini kita melihat bahawa kami sebagai pengamal undang-undang syariah melihat apabila tuntutan-tuntutan sebegini dibuat, sebenarnya masih banyak kelompongan yang berlaku apabila orang awam dia tidak mengetahui apakah kaedah yang boleh dilakukan untuk membuat tuntutan harta pusaka. Jadi tuan, memandangkan kita ni kesuntukan masa, mungkin boleh diketahui mengenai dan kesimpulan harta pusaka ini. Apa yang ingin dijelaskan lagi mengenainya? Jadi kita telah pun mengetahui isu-isunya, gambaran-gambaran isunya, dan juga sekarang mengenai dengan risiko mengelengahkan pun telah pun kita ketahui. Jadi kesimpulannya untuk bahagian pertama ini. Okey, alhamdulillah kita masih di bahagian yang pertama lagi. Tuan-tuan perempuan, banyak lagi sebenarnya. Dalam kita limitasi masa 25 minit ini, mungkin banyak lagi kita nak ceritakan. InsyaAllah ada bahagian-bahagian selanjutnya selepas ini. Sebagai kesimpulan, di dalam Islam, sebenarnya selain daripada isu faraid ini yang kita faham, sikit-sikit faraid, bukan kita nak menidakkan isu faraid, sebab ia adalah suatu instrumen yang telah diketengahkan oleh Allah SWT untuk dijadikan panduan. Sebelum itu, dalam pengurusan harta ini, saya nak nyatakan di sini tuan-tuan, sebenarnya terdapat beberapa kaedah lain, iaitu dari segi contohnya melaksanakan proses instrumen hibah, hadiah kepada sesiapa saja, kepada ahli waris ataupun bukan ahli waris.
Kedua, melalui wasiat. Wasiat yang kita akan cuba bincangkan pada sesi akan datang, bagaimana wasiat sama ada tidak boleh melebihi 1/3 yang bukan kepada ahli waris. Ini juga akan diselesaikan jika ada bentuk dokumentasi dan sebagainya. Begitu juga dengan proses wakaf. Sama ada kita nak menginginkan kehidupannya lebih terjamin selepas berlaku kematian, ada juga instrumen yang berbentuk wakaf. Di Brunei ni saya baru dipanggil juga ada untuk membentangkan tentang isu wakaf ini juga. Salah satu instrumen saya melihat yang banyak yang berlaku juga ialah apabila kita lebih terdedah memberikan wakaf dalam harta yang berbentuk harta yang sedikit. Bukan harta yang begitu besar untuk dijadikan instrumen dalam instrumen wakaf. Jadi ini masyarakat awam perlu didedahkan lagi, sebenarnya banyak lagi bentuk-bentuk yang boleh diwakafkan. Dan last sekali, apabila ketiga-tiga bentuk instrumen ini tadi, maka ianya perlu diselesaikan terlebih dahulu, dan jika ada bakinya, di situlah dominan faraid mengambil peranan. Di situlah faraid yang kita perlu selesaikan, dan di situlah disebabkan adanya baki, maka di situlah perlu diagihkan kepada ahli waris yang berhak. Celik ilmu, celik syariah, celik harta pusaka sebagai satu jaminan untuk kita menghadapi penghidupan yang lebih baik. Itu saja. Dan itu sebenarnya kunci untuk harta pusaka menjadi bahagia, bukan derita. Alhamdulillah, satu perkongsian yang cukup menarik sekali. Dan ada penonton hari ini sebenarnya cuma bahagian satu. Kalau dapat disaksikan tadi banyak soalan-soalan yang ingin diajukan. Tapi insyaAllah kami akan membawakan lagi sambungan untuk topik perbincangan hari ini, harta pusaka bahagia atau derita bahagian kedua. Nanti akan kami war-warkan kepada BIS kita. Jadi pada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Mulia Tuan Muhammad Afandi bin Junaidi ataupun Rafiq Afandi, merupakan seorang peguam syar'i. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk bahagian yang seterusnya mengenai dengan topik yang sama. Terima kasih kalian berdua. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.